nama saya Lydia dan saya daripada Kumpulan 4. Dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang alat-alat muzik tradisional masyarakat Melayu. Malaysia ialah sebuah negara yang kaya dengan seni muzik tradisional pelbagai etnik. Walaupun kebanyakan alat muzik telah dipengaruhi oleh pelbagai masyarakat luar seperti Timur Tengah, China dan Eropah, namun identiti tersendiri masyarakat Melayu dapat dikekalkan. Antara alat-alat muzik masyarakat Melayu ialah cak lempong, gambus dan gong yang akan dibincangkan oleh rakan saya selepas ini. Nah, Valerie. Terima kasih Lydia. Hai semua, saya ialah Valerie dan saya ingin membentangkan alat muzik tradisional yang pertama iaitu gong. Gong ialah sebuah peralatan muzik yang paling tua di Asia dan mempunyai penggunaan yang luas seperti mengiringi tarian atau sebagai alat komunikasi bergantung kepada adat istiadat. Seterusnya, gong diperbuat daripada besi dan mempunyai saiz yang berlainan bagi menghasilkan bunyi yang berbeza. Ciri-ciri fizikal yang boleh kita perhatikan pada gong adalah ia bersemuka satu dan bahagian di tengahnya membonjol keluar. Ia dimain dengan mengetuk secara selang-seli dengan menggunakan alat kayu yang berbalut getah pada hujungnya dan merupakan alat muzik tradisional yang penting sebagai bunyi tulang belakang persembahan muzik. Seterusnya kepada Ting Wei. Hello, nama saya Ting Wei. Saya akan menceritakan tentang gambus. Gambus berbentuk seperti buah peh yang dibelah dua dan dibuat daripada campuran pelbagai jenis kayu. Gambus ialah sejenis alat muzik bertali tradisional di Malaysia. Terdapat 12 tali yang dipetik menggunakan plektrum seperti gitar dan menghasilkan bunyi seakan-akan alat muzik kecapi. Gambus juga popular di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei dan Indonesia. Okey, sekarang rakan saya Hasha akan membentangkan tentang alat muzik seterusnya. Selamat tinggal. Terima kasih Ting Wei. Hello, nama saya Hasha. Saya pula akan berkongsi tentang cak lempong. Cak lempong berkembang dalam masyarakat Melayu di Negeri Sembilan. Tahukah anda, bahan utama membuat cak lempong adalah gangsa. Cak lempong tergolong dalam keluarga gong yang telah diceritakan oleh Valerie sebentar tadi, tetapi ia bersaiz lebih kecil. Seperti gong juga, cak lempong mempunyai tombol di bahagian tengah dan biasanya di situ juga tempat untuk diketuk. Cak lempong juga terdapat nama lain iaitu terlempong, celempong dan juga tak lempong. Apakah maksud cak dan juga maksud lempong? Cak bermaksud bunyi paluan gendang dan lempong pula bermaksud bunyi paluan bonang. Bonang diatur atas dua baris tali yang diikat pada tepak cak lempong. Tepak pula dipanggil tepak tingkah dan sawak ialah tempat meletakkan bonang dan biasanya boleh memuatkan satu baris dengan 8 bonang. Sekarang dah tahu kan sedikit sebanyak tentang cak lempong? Sekarang dah tiba masa untuk saya paskan kertas ni kepada Chuli. Terima kasih Hasha. Hai semua, nama saya Chuli. Hari ini saya ingin membentangkan tentang alat muzik tradisional iaitu kompang. Kompang merupakan alat muzik yang terkenal dalam masyarakat Melayu. Kompang berasal dari Timur Tengah dan ia dibawa masuk oleh pedagang Arab. Kompang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu baluh dan juga belulang. Baluh diperbuat daripada kayu cengal atau kayu halban ataupun kayu nangka. Manakala belulang diperbuat daripada kulit kambing betina disebabkan kulitnya yang nipis dan menghasilkan bunyi yang nyaring serta bergama. Kompang dimainkan secara berkumpulan pada upacara perkahwinan dan majlis kerajaan Islam. Itulah daripada saya. Terima kasih. Sam, giliran kamu. Terima kasih Chuli. Hai semua. Nama saya Lau Sam dan saya akan terangkan tentang alat muzik yang tertua dalam sejarah permainan muzik tradisi Melayu, iaitu rebab. Rebab amat terkenal di negeri Kelantan, Kedah dan Terengganu. Ia menjadi salah satu alat muzik yang penting dalam persembahan makyong, menora dan wayang kulit. Rebab mempunyai 3 bahagian, iaitu pucuk rebung, batang dan muka. Alat muzik ini bertali menggunakan penggesek dan mempunyai 3 utas tali dibuat daripada dawai logam. Lazimnya, badan dibuat daripada kayu nangka dan berongga di bahagian dalam.
Pembuat rebab perlu mematuhi pantang larang ketika menghasilkan sebuah rebab. Sekarang, rakan saya Lian akan membentangkan tentang alat muzik seterusnya. Hai, nama saya Lian. Saya akan menceritakan tentang alat muzik tradisional Melayu iaitu gendang. Gendang juga dikenali sebagai kendang. Gendang berasal dari salah satu provinsi yang ada di Indonesia iaitu Jawa Tengah. Gendang merupakan alat bunyian yang diperbuat daripada kulit binatang seperti lembu dan kambing. Ia mempunyai muka yang berlainan saiz, satu muka dipasang dengan belulang lembu dan satu muka dipasang dengan belulang kambing. Gendang ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Akhirnya, gendang Melayu dimainkan ketika persembahan silat dan wayang kulit bagi masyarakat Melayu. Sekarang, saya akan bagikan kertas ini kepada Jining. Hai, nama saya Jining. Saya akan menceritakan tentang serunai. Serunai ialah sebuah alat muzik aerofonik atau alat tiupan. Terdapat 3 bahagian serunai, iaitu nali, batang dan kecopong. Bahagian nali mempunyai pipit berlapis-lapis. Batang kayu, buluh padi, tanduk kerbau adalah sumber perbuatan batang dan kecopong dengan bunyi hasilan yang berbeza. Selain itu, batang serunai mempunyai 7 lubang jari di hadapan dan 1 di belakang. Berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, serunai juga terkenal sebagai alat muzik tradisional di Malaysia. Dalam permainan wayang kulit Kelantan, serunai adalah salah satu alat penting untuk menemani lagu-lagu. Disebabkan bunyi yang nyaring, serunai juga dimainkan untuk mengiringi persembahan silat seperti gendang silat kedak. Inilah cerita saya tentang serunai. Rakan saya Danish akan membentangkan tentang alat muzik seterusnya. Hai semua, nama saya Danish dan saya akan terangkan tentang rebana. Rebana merupakan sejenis perkusi tradisional Melayu. Alat muzik ini biasanya dimainkan dalam persembahan tradisional seperti zapin atau sebagai zikir. Badan rebana diperbuat daripada kayu dan kulit kambing. Kulit kambing diikat erat pada salah satu hujung dan gelung di ujung yang lain pula diikat dengan rotan. Untuk mengetatkannya, baji kayu digunakan di antara badan gendang dan gelung. Rebana tergolong dalam keluarga membranophone dan terdapat 3 jenis rebana. Salah satunya ialah rebana perak yang berukuran lebih kecil dan dimainkan dengan tangan. Ia lebih dikenali sebagai kompang dan biasanya digunakan dalam upacara perkahwinan. Seterusnya, rebana hadra. Instrumen ini mirip dengan rebana perak tetapi mempunyai logam jingle. Ia berasal dari Johor dan dibuat sedikit berbeza daripada rebana tradisional. Kulit kambing diikatkan pada gendang dengan menggunakan gelung dan paku. Lubang juga akan dibuat di sisi gendang untuk meletakkan logam jingle. Akhir sekali, rebana ubi yang berukuran lebih besar biasanya berwarna dan boleh dimainkan dengan tangan atau tongkat gendang. Rebana ini biasanya digunakan di bahagian timur Malaysia, Kelantan atau Terengganu dan juga digunakan dalam rekreasi atau pertandingan. Baiklah, itu sahaja daripada kami dan saya akan paskan kertas ini kepada Cheryl untuk memberikan kesimpulan. Terima kasih. Semua peralatan ini bersatu untuk mencipta apa yang kita panggil muzik tradisional Melayu. Muzik tradisional ini dapat membantu masyarakat memahami negara kita dengan lebih baik. Ini mewakili sejarah, tradisi dan pemikiran masyarakat kita. Dalam pelbagai cara, itu adalah warisan negara kita seperti bahasa, pakaian kebangsaan dan adat istiadat. Setelah digubah, muzik seperti ini diturunkan dari generasi ke generasi sambil hanya mempunyai perubahan yang kecil. Ia menyimpan kisah bangsa masa lalu untuk generasi akan datang.
Kesimpulannya, muzik adalah bahagian penting dalam hidupan kita. Ia dapat menghilangkan kesedihan dan memberi kita tenaga dan membolehkan kita bertukar budaya dan mempelajari bahasa-bahasa lain. Ia juga menyimpan sejarah generasi lalu dan dapat membantu kita belajar pengalaman orang lain secara artistik yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Saya Cheryl dan terima kasih kerana menonton.